Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi di dalam sesi ruangan untuk ruang bicara mengenai suntikan vaksin COVID-19 peringkat kajian klinikal. Untuk ruangan malam ini, ruang bicara malam ini yang dianjurkan oleh Media Keadilan Kedah. So bersama-sama saya dengan malam ini individu yang pertama dan kedua dalam Malaysia yang menerima suntikan vaksin. Okey, selamat datang kepada saudara Adam dan juga saudara Tan. Selamat datang. Selamat datang. Mungkin saudara Adam boleh memperkenalkan diri dan diikuti dengan saudara Tan sebelum kita memulakan sesi malam ini. Silakan. Okay, terima kasih. Nama saya Adam. Sekarang umur 33 tahun dan bekerja sebagai seorang online seller di dalam Shopee dan juga merupakan naib ketua AMK Negeri Kedah dan juga adalah pegawai khas kepada YB Simon. Hai, saya Tan, umur 34, saya seorang hairstylist dari Sungai Petani. Selamat malam. Okay. Terima kasih saudara Tan dan juga saudara Adam kerana sudi untuk meluangkan masa bersama kita malam ini. Dan untuk makluman semua ya, saudara Adam dan Tan ini juga adalah sebahagian daripada AMK Negeri Kedah. Yep. So tahniah sekali lagi kerana mereka ini sanggup menawarkan diri dan juga berani untuk menjadi sukarelawan untuk menawarkan diri untuk menerima suntikan vaksin tersebut. Okey, baiklah, seperti yang kita sedia maklum, jumlah kes kita makin meningkat dan tidak nampak tanda-tanda penurunan dan ini sangat membimbangkan kepada negara kita. Ya, betul. Semalam sahaja kes mencatatkan jumlah sebanyak 5,728 kes walaupun pelaksanaan PKP di seluruh negara telah dikuatkuasakan pada 22 Januari yang lalu, tetapi tak ada apa-apa makna. Macam jadi berbalik semula kepada topik kita malam ini, suntikan vaksin COVID-19 fasa ketiga. Baru-baru ini Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan percubaan klinikal vaksin fasa 3 telah diluluskan. Kementerian itu melalui Jawatankuasa Penyelidikan dan Etika Perubatan MREC pada 14 Disember tahun lalu dan serta bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA 8 Januari yang lalu. Menurut kenyataan itu, vaksin kajian telah diterima pada 23 Januari yang lalu dan telah dihantar ke tapak percubaan. So saya difahamkan ada 9 hospital ya, betul? Ya, betul. Okey, 9 hospital dan antaranya 9 hospital di seluruh negara di bawah penyelarasan Institut Penyelidikan Klinikal. So Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani antara 9 hospital yang terlibat. Ya. Semalam telah dijalankan sesi suntikan vaksin bagi kajian klinikal fasa ketiga vaksin COVID-19 kepada 62 sukarelawan. So dan saudara Adam dan juga saudara Tan antara individu yang terawal ya menerima suntikan tersebut. Difahamkan saudara mengambil inisiatif dengan menawarkan diri sebagai sukarelawan kajian ini dan berani mengambil risiko untuk menerima vaksin ini. So, saya kira untuk sesi ruangan yang pertama ini saya buka soalan kepada saudara Adam. Saya ingin mengetahui bagaimanakah dan apakah medium yang saudara cakna berkaitan dengan program vaksin trial ini dan apakah yang membuatkan saudara rasa terpanggil untuk menawarkan diri untuk suntikan kajian klinikal COVID-19 vaksin ini. Silakan. Terima kasih. Macam mana kita boleh tahu yang program ini? Sebenarnya dalam awal bulan ini saya terbaca dalam paper yang tadi yang saudara Sasu yang beritahu yang dalam paper KKM ada membawakan cakap nak mencari sukarelawan untuk trial vaksin inilah. So saya pun dapatkan maklumat itu dalam internet dan saya nampak Google Form dan lepas saya baca dalam kriteria yang dia nak mencari itu sukarelawan tu, saya nampak semua saya memenuhi kriteria tu. Yang first dia tak mahu yang
sukarelawan yang ada penyakit kronik. Okey. First, second dalam age dalam 18 ke 50. Okey. Okay. Dan yang ini dua saya rasa saya sudah memenuhi dan saya terus sign up lah dalam program sukarelawan tu lah. Dan juga yang real, yang betul-betul meyakinkan saya untuk menyertai program sukarelawan ini adalah pertama, kalau kita tengok balik lah dari sejak bulan 3 yang lalu, tahun lalu, startnya pandemik COVID ini, kerajaan melaksanakan ini PKP lah. Dari PKP, PKPB, PKPP sampai sekarang ke PKP 2.0 lagi. Ya, betul. Tetapi kita nampak dia tidak betul-betul menyelesaikan masalah. Kes masih Betul, meningkat. masih meningkat, betul. Masih meningkat dan beberapa hari ini walaupun melaksanakan PKP 2.0 tapi kita masih mencecar dengan 5,000 kes lagi. Betul, paling tertinggi. Paling tertinggi. Dan juga yang lain adalah kita nampak ialah dari mula pandemik ini kita dengar yang kes-kes ini melibatkan kepada orang-orang yang maybe di Kuala Lumpur, okey, atau di beberapa tempat maybe di Selangor, okey, dan sedikit di Kedah lah. Tetapi semakin hari kita dengar yang kes baru ni sudah sampai ke orang yang kita kenal. Betul. Macam punya kawan, kolik. Ya. Ataupun yang dan pun ada keluarga juga. Dia lagi membahayakan sebab dia tidak bagi simptom-simptom tu. Ya, betul. Dan simptom. juga YB kita, YB Simon dia pernah berpost dalam Facebook, dia cakap di negeri Kedah, di daerah Sungai Petani, ada 50% yang simptom COVID-19 ni tidak bergejala. So ini quite serious jugalah. Betul. Dan berbatangan saya rasa untuk menyelesaikan masalah ini kita tidak boleh lagi selalu buat PKP. I think it cannot solve the problem. Dia tak boleh menyelesaikan masalah sebenarnya. So saya rasa senjata yang paling baguslah untuk lawan dengan COVID ni adalah melalui vaksin. So that's why saya pun rasa ini adalah perlu dan sekarang walaupun vaksin yang betul-betul approved belum ada di Malaysia lagi, walaupun kajian ni saya pun join, saya rasa ini adalah satu inisiatif to help ini researcher untuk membangunkan vaksin ini dan supaya akan datang dia akan safe kepada public use dan lebih efisien memerangi COVID ini. Okey. Terima kasih Saudara Adam. Mungkin boleh berkongsi sedikit dengan penonton kita malam ini. Apakah maksudnya proses untuk mengambil vaksin ini? Maksudnya yang pertama prosedur dia sama ada perlu menjalani test and then selepas itu apa prosedur dia? Apa prosedur dia? Ya, prosedur dia. Prosedur dia actually dia start kita register dulu melalui Google Form. Lepas tu ini pegawai researcher ini dia akan buat satu checking, dia akan call untuk buat satu phone interview untuk memastikan kita dalam 3 bulan ini tidak mendemar darah. Kedua, tiada buat apa pembedahan operation. Ini sangat penting untuk safety tiap-tiap sukarelawan. Dan juga dia akan cek dengan kita juga adakah kita merupakan pesakit kronik. Ada rekod ke atau macam mana ke. So baru dia ada juga yang soalan yang juga yang paling penting adalah adakah kita ada COVID sebelum ni. Kalau you ada COVID sebelum ni, ada simptom-simptom ada dia simptom lah. COVID apa pun, you tak boleh menyertai program inilah. So lepas itu mereka akan selepas kita menjawab tu dia akan call kita, cakap kita sudah dipilih dan dipanggil untuk satu taklimat di hospital, di seminar room. Dia akan cek dengan kita, bagi tahu kita apa ke side effect kalau you menyertai dalam program ini. Dan juga dia akan bagi tahu apakah yang anda perlu macam mana nak cakap perlu ke. Lepas tu dia akan buat test. Dia akan buat test COVID. Okey, dan tes ujian darah you.
Tetapi itu lepas itu ujian darat dan ujian COVID itu lepas tu you boleh balik dulu. Okey. Mereka tunggu keputusan ujian itu keluar dulu. Ujian tu Kalau okey. okey, then baru dia boleh masuk ke last stage iaitu suntikan. Okey, Ha, faham. itu So prosesnya. maksudnya dari start daripada saudara Adam mendaftar tu berapa lama masa? Maksudnya berapa hari depa akan call balik, depa akan buat test dalam tempoh berapa hari? Okey, dari start filling the form lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu lepas itu, selepas itu kita pergi ke first talimat tu. Lepas kita buat ujian darah ke dan juga ujian COVID ke, keesokan hari result sudah keluar, keputusan sudah keluar dan mereka akan bagi tahu adakah kita masuk ke fasa terakhir lah iaitu suntikan. Okey, faham. Okey. Saudara Atan, okey. Soalan. Okey, saya pasti orang dekat luar sana nak sangat dia tahulah berapa, maksudnya didedahkan berapa lamakah keputusan vaksin ini akan diambil kira dan bagaimana pihak hospital dia nak mengawal selia individu sukarelawan yang menerima vaksin ini. Saya buka ruang kepada saudara Tan untuk menjawab soalan. Mengikut apa yang doktor saya memberitahu kepada saya, seksi menyuntikkan vaksin sepatutnya dijalan pada tahun depan. So, tetapi kadang-kadang benda berlaku di luar jangkaan kita lah. So, sekarang kita akan balik pergi hospital setiap minggu 7 kali. Okey. 6 Dia kali. dalam tempoh berapa tu? Tempoh 7 minggu, tapi Okey. kita kena pergi 6 kali. Okey, Lepas faham. pihak hospital akan call kita, follow up by phone lah. Okey. Dalam masa setahun lah. Setahun. So okey. ini dia kena ambil kajian ini kena jalan setahun. Dalam masa dalam setahun lah. setahun, Maksudnya pihak hospital akan telefon kita daripada semasa ke semasa untuk nak mengetahui perkembangan dan efektifnya vaksin tu kepada diri kita lah. Ya. Saya faham. Saya ada sedikit tambahan lagi lah. Itu doktor juga require kita tiap-tiap hari buat temperature checking dan Okey. tulis dalam satu buku laporan. Adakah kita ada, let's say kita ada gatal ke di tempat yang kita menerima suntikan ini, ataupun kita ada demam ke, dan juga untuk memastikan kalau kita demam atau perkara yang diberitahu dalam side effect tu, kita kena terus call kepada pihak hospital untuk bagi mereka tahu untuk rawatan selanjutnya lah. So far I think ini sajalah yang mereka bagi kita yang kena berhati-hati lah dalam ini saja. Maksudnya masa sesi taklimat tu kan dia akan dedahkan dekat kita lah beberapa betul. side effect tu. So mungkin saudara Adam boleh berkongsi sedikit apa macam side effect dia lah kepada side effect mungkin dia. kita Okey, antara side beberapa effect- side effect dia. Okay, side effect dia kebanyakan adalah short term sajalah. Yang first dia cakap adalah fever. Okey. Fever. Kenapa dia cakap fever? Sebab first selepas suntikan kan antibody akan masuk ke dalam badan kita. So badan kita mungkin tak tahu lagi adapt dengan antibody itu. Jadi kita akan mengalami demam lah. So itu first. Second adalah diarrhea. Diarrhea maksudnya kadang-kadang kalau dia cakap kalau let's say dia diarrhea tu adalah perkara biasa selepas vaksin. Dia cakap sebab badan kita nak keluarkan itu macam Dia nak adapt lah, lebih kurang kepada nak menguasai, maksudnya dia nak menyesuaikan. Ya. Okey. Dan yang lain side effect adalah ada satu case dia ada show kita. Okey, di mana pernah berlaku di kajian sana yang nampak ada seseorang yang lepas menerima suntikan kan, tangan dia alergi, sangat lebam merah besar. Tetapi itu hanya satu case saja. Kenapa dia boleh macam ini? Sebab dia ada alergi dan dia tidak memberitahu kepada itu. Maksudnya dia tak bagi tahu sebenarnya Sebenarnya actually tadi saya pun lupa nak add on ialah orang yang alergi tidak boleh menyertai program untuk ini. program sukarelawan ni lah. Betul. Okey, faham. So mungkin perkongsian ini sedikit sebanyak boleh memberikan penekanan ya kepada orang ramai khususnya golongan belia untuk menawarkan diri sebagai sukarelawan. Mungkin saudara Tan kita sendiri boleh beri sedikit kata-kata ataupun galakkan kepada kawan-kawan kita di luar sana untuk menyertai program ini. Silakan.
Sebenarnya saya pernah menjemput hampir semua kawan-kawan saya lah untuk memohon tersebut, tetapi malangnya kebanyakan kawan-kawan saya telah menolak jemputan saya kerana kebimbangan terhadap lah ya. ya vaksin ini. Dia orang tanya, ini vaksin dari mana? China. Jangan dia orang takut lah. So saya merasa dapat memahami kelisauan mereka lah terhadap vaksin ini. Tetapi saya masih yakin kepada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga semua kajian yang telah dibuat oleh mereka tentang vaksin sebelum membenarkan suntikan vaksin ini. Okey. Ya. So macam setakat ni dah maksudnya dah 2 hari lah hari ni betul. kan. So 2 hari saudara Tan maksudnya tak adalah menampakkan yang macam perubahan pada diri, tak ada lagi lah. Maksudnya nak muntah ke apa ke semua tak ada lagi lah. Okey, tak ada lagi. Setakat ni okey lah. Okey, tapi kawan saya dia pun sama, tak ada apa. Oh, I pun ada call dia kan. Call kawan saya cakap dia pun macam biasa. Okey lagi lah. Tak ada apa efek. Ya. Okey, dan untuk makluman yang tinggal di utara tanah air ya, anda boleh berdaftar sebagai sukarelawan bagi kajian klinikal berkenaan di ada 6 hospital. So termasuk Hospital Sultan Abdul Halim, Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta, and then Hospital Taiping, Hospital Raja Permaisuri Bainun, Hospital Seberang Jaya dan juga Hospital Pulau Pinang. So mungkin saudara Adam boleh bagi sedikit maksudnya kata-kata semangat ke atau macam mana ke kepada sesiapa yang eager macam terpanggil untuk nak buat macam mana yang saudara Adam dan juga saudara Tan buat ni. Sebab dia biasanya macam saudara Tan bercakap tadi, maksudnya tidak semua yang boleh menawarkan diri untuk jadi sukarelawan. Macam saya sendiri pun saya takut. Macam sebelum ni even test COVID tu pun saya dah risau. So ini kan pula nak buat vaksin ni kan sebab kita tidak tahu. Sebab kita dikira sebagai bahan uji kaji lah kan kiranya macam tu. Jadi apakah saranan ataupun galakan yang boleh saudara Adam kongsikan kepada penonton-penonton kita berkaitan dengan untuk nak menyertai program sukarelawan ini? Okey, saya rasa yang tadi saya sudah bercakap yang first ialah yang point saya ialah senjata yang kita boleh lawan COVID ini adalah vaksin. So dan sekarang mereka sudah buat kajian dan ini adalah third phase kajian. Sebelum third phase kajian, dia sudah actually vaksin yang ini sekarang yang kita suntik ini, dia actually di China dia sudah dekat 10 juta orang sudah trial ini vaksin. Dan dia membawa satu good news juga, di mana itu vaksin itu disuntik kepada Chinese military lah dan juga public sekarang. So saya rasa itu quite safe juga. Dan kedua adalah dia sekarang juga menjalani third phase clinical test di 30 negara di dunia. Sebanyak 20,000 orang terlibat dan Malaysia adalah 3,000 lah. So dan saya rasa ini juga sekarang pandemik ini sudah memusnahkan, mengakibatkan lah bisnes tutup banyak. Kita ambil life menjadi new normal. Saya tak rasa ini panggil new normal, ini normal pelik. Bukan new normal. Betul. So on the way, kalau ini adalah lifetime satu chance di mana kita ada chance untuk help to heal the world. So saya nampak itu adalah satu benda yang kita perlu bangga lah buat. Ya. Betul, faham. Itu saya rasa. So macam sekarang pada pandangan saya jugalah kan. Untuk kita nak membiarkan, maksudnya pandemik ini tidak akan berakhir dalam masa terdekat, ya. Dan dalam masa yang sama kita yang berniaga, yang especially bab ekonomi untuk ni semua, dia akan memberi kesan yang sangat besar lah. Ya, betul. Jadi saya kira macam mana pun kita memang kena menjaga SOP, semua itu penting lah kan. Walaupun dalam masa yang sama saya kira perkara itu ada sesetengah pihak yang kalau faham ini semua senang nak ikut. Kita nak mengubah mentaliti orang. Ialah selama ini kita hidup dalam keadaan yang biasa, normal, dan tiba-tiba kena pakai pelitup muka and hand sanitizer, kena kekal jarak macam ni, dan dia menyebabkan susah lah pada certain orang kan. Jadi saya kira sampai di sini sahaja
perkongsian ruang bicara kita bersama 2 orang sukarelawan suntikan COVID ini yang pertamalah kan, saya kira pertama di Malaysia, walaupun sebelum ini kita didedahkan lah, kata Perdana Menteri kita nak menjadi yang pertama untuk menerima suntikan vaksin. Okey. So kita patut berbanggalah mempunyai anak muda yang berani macam saudara-saudara semua. So saya harap pendekatan ini memberikan ataupun membuka ruang kepada orang lain untuk menyertai program sukarelawan untuk suntikan vaksin COVID-19 ini. So terima kasih kepada saudara Adam dan juga saudara Tan. Terima kasih juga kepada pihak penganjur. Baik, untuk orang yang di luar sana, sama-sama kita mematuhi SOP, elakkan 3C, tempat sesak, jarak yang dekat dan tempat yang crowd, and then amalkan 3W, wash, warn dan juga wear. Okay, so bersama-sama ini saya ingatkan lagi sekali kepada anda di luar sana, biarlah kita menjadi pemutus bukan pencetus untuk rangkaian COVID-19. So sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Okay.